Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertamanya kita sekali lagi mengucapkan syukur kepada Allah SWT ya, yang mengizinkan kita kali ini. Hari ini ialah hari Selasa ya, hari nuzul Quran. Cantik ya. Hari ini nuzul Quran ya, iaitu di mana penurunan Al-Quran yang berlaku. So kita ambil ibrah ataupun iktibar ya, hari ini untuk memahami kalimah-kalimah Al-Quran. Masih lagi kita dalam konteks apa? Kalimah yang bersangkut paut dengan qaf waw lam ya. Ini baru qaf waw lam ya tuan-tuan dan puan-puan ya. So bayangkan ya, qaf waw lam saja berapa banyak kalimah-kalimah yang digunakan di dalam Al-Quran dalam berbagai-bagai bentuk. Kata terbitan ya, kata kerja, kata nama, kata masdar, kata isim fa'il, isim maf'ul ya, dan berbagai-bagai ya. Tapi yang menariknya apabila kita mengenal nanti, bila kita baca je Al-Quran tu, kita sudah boleh cam dia. Itu saja ya. Kita boleh bezakan satu kalimah dengan kalimah lain tu. Kenapa? Ya, kenapa berbeza? Sebab konteks penggunaannya untuk menyampaikan risalah Allah tu berbeza ya, konteks dan makna dia. So saya teruskan kongsikan seperti biasa. So rakan-rakan kita yang lain akan bantu untuk menerima peserta yang masuk kelas ni. Okey, so Puan Miss Salmah dah ada balik ya. Selamat datang semula lah ya. Alhamdulillah dah selesai dah Ustaz. Semalam dah. Ya. Dah khatam dah semalam. Okay, khatam ya. Khatam dengan syarat faham baca ya, jangan khatam tak baca, jangan tak faham. Alhamdulillah faham dah sikit. Alah, pelan-pelan ya. Nampaklah ada sikit pencerahan. Untuk permulaan ya, berbanding dengan dulu-dulu kita baca tak faham kan ya. Betul, berbanding dengan dulu. So kita tahun depan kita akan mantapkan lagi lah ya. InsyaAllah kalau ada umur. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, saya kongsikan skrin macam biasa. Okey, bagi tuan-tuan yang terlepas ataupun baru mengikuti, untuk pembentangan sesi saya ni saya buat secara digital ya, secara digital. So banyak saya buat dengan komputer lah ya, termasuk menaip ya. Sebelum digital ni saya telah buat dulu secara manual, iaitu gunakan whiteboard dan saya menulis ya. Menulis, membuat penerangan tu secara manual ya. Walaupun kita buat secara digital ni, tuan-tuan digalakkan untuk berlatih menulis ayat-ayat Quran, kalimah-kalimah Quran tu secara manual ya. Macam sekarang ni kalau tuan-tuan mengambil nota tu, pastikan menulis dia ya, menulis dengan tangan ya, supaya kalimah-kalimah yang saya terangkan tu dapat tuan-tuan lebih memahaminya. Sekarang ni saya tak gunakan manual, menulis manual ya, sebab penulisan manual tu memerlukan platform yang lain, aplikasi yang lain. So sekarang saya tunjukkan secara digital ya. So untuk memantapkan pembelajaran ni ada beberapa bahan yang saya gunakan ya. Yang pertama sekali ialah di sini tuan-tuan lihat ni digital Al-Quran corpus.com ya. Di sini ada corpus.com. Yang kedua juga saya gunakan keyboard ya, keyboard Arabic keyboard Lexilogos untuk menulis ayat-ayat Al-Quran ataupun kalimah-kalimah Al-Quran ya. Dia ada keyboard dia kat sini dan tanda-tandanya semua ada di sini ya.
Tanda-tanda untuk membariskan huruf dan kalimah tu ada di sini. Ya. Dan keduanya, kalau saya nak memberi penerangan dalam bahasa Melayu Jawi, saya juga buka Lexilogos ni dengan memilih Jawi. Ya. Ini sumbangan daripada Kak Zawi kita lah, ya, yang kata okey, kita boleh gunakan keyboard ni untuk membantu, ya, menulis, sebab Arab tu dia tak ada beberapa huruf, yang nga tidak ada, ca tidak ada, nya tidak ada. So ini ada. So kalau nak membuat penjelasan dalam Jawi, saya akan gunakan Lexilogos dan saya select sini language dan Jawi, ya. Tuan-tuan pun boleh praktis, ya. Ini ada Jawi ni. Okey. Okey, so bila nak menggunakan nanti, bila dah type di sini, so copy dia, ya, copykan dia apa-apa yang kita dah type tu, contoh sini kita copy, kita akan pastekan dia ke dalam Lexilogos yang dalam kita gunakan dalam Arab tadi. Ya, kalau tak ada guna dia akan hilang, ya. So kalau guna yang sama dia akan hilang. So kena buka dua, ya. Dua macam tu. Standby dua. Okey. Dan yang ketiganya, sekiranya nak rujuk kepada ayat di dalam Al-Quran, saya gunakan Quran.com ni, ya. Quran.com, penulisan Quran.com ni dia mengikut resam Osmani, ya, yang terbaru. So mana-mana surah atau mana-mana ayat yang saya mahu rujuk nanti, saya boleh gunakan di sini, ataupun saya boleh gunakan di belah atas ni, ada kanta carian ni, situ pun boleh guna, ya. Kalau tekan di situ, apa-apa saja ayat yang kita nak cari, kita tekan saja di situ, ya. Katakanlah ayat Al-Baqarah, katakan 282, ya. 282 ayat yang terpanjang, ya, dalam Al-Quran tu. Al-Baqarah 282. So kita tekan situ, dia akan keluar sini. So kita boleh tekan sini, dia akan pergi situlah. Dia akan bawa kita ke ayat Al-Baqarah 282. Ni dia. Itu caranya nak menggunakan Al-Quran.com. Dia teknologi, ya. Dia banyak membantu kita untuk memproseskan pembelajaran kita dengan lebih efisien, ya, lebih menyeluruh. Ya, sebab tu fokus pembelajaran QHS ni ialah secara menyeluruh, ya. Saya akan bantu tuan-tuan mendekat Quran ini dalam banyak aspek. Itu dipanggilkan komprehensif, holistik, ya, bukan dari satu bahagian saja. So tuan-tuan akan belajar banyak, ya, dengan mengikuti kelas-kelas ni, ya. Dan di samping itu, saya juga akan dibantu dengan digital Quran, tafsir dan perkata ni. Ini semuanya tuan-tuan boleh dapati, ya, daripada internet, ya, yang boleh download, ya, dan guna pakai, ya. Sayang kalau kita tidak gunakan, ya. So dua-dua ni, in fact tiga ni, saya dapati banyak membantu, ya, saya dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, ya. So sekarang ni nak saya berkongsikan, ya, kemudahan ini pada tuan-tuan dan puan-puan, ya. So ini tafsir dan perkataan, ya, bahasa Inggeris dia tafsir and by word. Dan pada masa yang sama, saya juga akan menggunakan template ini, ya. Template ini nama dia QHS Quranic Vocabulary Template. Ini adalah acuan-acuan yang membantu kita untuk mengenal seluruh kalimah-kalimah dalam Al-Quran tu. Mereka tu kalimah semua terikat dengan salah satu daripada acuan ini, ya. Bila kita tengok kalimah, kita cuba bandingkan dengan acuan ni, kita akan boleh mengenal, ya, jenis-jenisnya seperti yang tercatat di atas ni. Itulah jenis dia, dan jenis itu berbeza mengikut wazan, ya, wazan. Okey. Alright. So ada lebih kurang 4 ataupun 5 bahan yang boleh kita gunakan serentak, ya, untuk membantu pembelajaran kita, ya. So saya akan terus kepada Quran Corpus.com tu untuk membincangkan
kalimah-kalimah yang bersabit dengan mana letak ni belah atas, okey. Bersabit dengan qaf waw lam. Sekarang kita masuk ke bahagian yang ketiga, iaitu di mana i'rab kepada qaf waw lam tu, lam mengambil baris bawah, ya, iaitu qaulihim. Sini qaulihim kita akan jumpa nanti, minal qauli, lam baris bawah, al qauli wa qaulihim. Ini semua kita tumpu kepada lam baris bawah tu, menunjukkan kalimah tu mengambil i'rab yang majrur, ya. Dia qaulun adalah kalimah kata nama, ya. So kata nama dia ada majrur. Kalau kata kerja dia tidak ada majrur. Kata kerja ada marfu' dan mansub saja. Tetapi kata nama dia ada i'rab yang marfu', ada yang mansub dan ada yang majrur. Sekarang ni kita masuk bahagian majrur, ya. Majrur ejaan dia apa? Mim, jim, ra, waw, ra, majrur, ya. So semalam saya telah memulakan pengenalan kenapa qauli, kerana dia adalah mudhaf kepada dia adalah mudhafun ilaih kepada mislah. So mislah ni adalah mudhaf, qauli adalah mudhafu ilaih, menjadikan mislah qauli ni tak masuk him lagi, ya. Mislah qauli ni sebagai idhafah yang pertama dalam dua kalimah ni. Kemudian qauli ni juga memainkan peranan sebagai mudhaf kepada him. Jadi qaulihim adalah idhafah juga. Idhafah yang kedua. Apa makna idhafah? Kalimah yang pertama tu bersandar kepada kalimah yang kedua. Qauli ni dia perlu bersandar kepada him. Kalau dia tak ada him tu, makna dia tergantung, ya. Qauli bermakna perkataan. Perkataan dia tergantung, so dia memerlukan sandaran kedua him, iaitu perkataan-perkataan mereka. Barulah dia memberi erti yang sempurna kepada qauli tu. Sebab itu dinamakan idhafah. Ya. Okey. So ini adalah mudhaf idhafah yang bertindih. So bila kita mengenal ini, ayat ni, so sepatutnya kita sudah mengenal misla qaulihim di dalam ayat yang selepasnya. Sebab tengok konstruk ayat tu sama saja, ya. Cuma perbezaannya ialah dari mana? Di sini saja, ya. Yang ni dikatakan la ya'lamuna, iaitu apa dia? Yang tidak mengetahui. Siapa yang tidak mengetahui itu ialah allazi la ya'lamuna. Itu dia beza dia, ya. Di sini orang tu siapa? Allazi min qablihim. Orang-orang yang sebelum mereka. Orang-orang yang sebelum mereka. Di sini orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan, yang tidak mengetahui. Tapi apa subjek matter dia sama juga. Misla qaulihim, iaitu perkataan-perkataan mereka yang sama. Ya, mislah tu maknanya sama, ya. Perkataan yang sama, ya. So bila kita faham tu, kita boleh menterjemahkan ayat ni, iaitu apa dia? Kadzalika qala allazi la ya'lamu, yang demikian itu, ya, berkatalah orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan, yang tidak mengetahui. Apa yang dia kata tu ialah, ya, misla qaulihim, ya, dia berkata perkara yang sama, percakapan yang sama, ya. Okey, begitu juga di sini, ya, demikianlah, ya, qala allazi. Sekarang cuma beza dia punya orang tu saja, iaitu, ya, berkatalah orang-orang yang sebelum mereka,
misla qaulihim. Orang yang sebelum mereka itu pun berkata sama dengan orang-orang yang mengatakan percakapan sekarang ni dalam konteks ayat itu, ya. So itulah sebabnya lam berbaris bawah, ya. So kita terus kepada yang ketiga, minal qauli. Sekarang ni bukannya qauli tapi al-qauli. Di sini gugurnya tanwin baris lam kerana dia mudhaf. Ya, dia gugurnya lam asalnya ialah qaulin. Ya, bila dia mudhaf ilaih asalnya ialah qaulin, bila ada him dia gugur tanwin sebab dia mudhaf kepada him. Di sini hilangnya tanwin bukannya idhafah. Dia bukan mudhaf sebab tidak ada perkataan selepasnya. Ya, so idhafah memerlukan perkataan yang kedua, ya, yang disandarkan oleh perkataan yang pertama. Sini tidak ada. So sini bukannya konteks idhafah. So sekarang ni konteks ya apa dah? Yang ni minal qauli. Ya, so bila kita jumpa harfun jar, min asalnya min, ya. Asalnya ialah min. Okey, mungkin saya boleh kopikan ni supaya tuan nampak kepada logos ni. Okey, pada masa sama saya akan betulkan, ya. Betulkan penulisan dia, ya. Kenapa? Tengok sini penulisan dia. Ini penulisan lama, ya, iaitu dia menggunakan alif. Sekarang Resam Osmani tidak menggunakan alif, dia menggunakan hamzah wasal, ya. Cuma yang saya tak boleh ubahnya satu je, yang ni. Apa? Baris sukun, ya. Sukun keyboard ni dia tak ada kepala ha. Resam Osmani gunakan kepala ha, itu je yang saya tak boleh ubah. Kalau saya boleh ubah yang lam ni kepala ha, waw ni kepala ha, ya. Tapi itu tak boleh. So yang ni saya boleh ubah ni. Ya, macam mana nak ubah tu, pergi ke ganti dia dengan hamzah wasal ni. Ini hamzah wasal, ya. So tekan hamzah wasal ni, nampak dia ganti dengan hamzah wasal. Itu ejaan yang, ya, sebenar dia. Okey, yang kedua saya nak menerangkan, tuan-tuan, mina ni asalnya ialah apa? Asalnya ialah bukan apa, ya, bukan mina, asal dia ialah min. Itu asal dia, ya, dengan adanya baris sukun. Itu asal dia. Okey. Tetapi dia perlu dihidupkan dengan baris atas. Kenapa? Sebab non mati bertemu dengan hamzah wasal tidak berbaris, ya, dan digugurkan dalam membaca dan sambungan daripada minal, ya, dalam wasal. So hamzah wasal ni tidak disebutkan, dia digugurkan dalam bacaan. So yang dibacakan apa? Lam yang sukun. Jadi bermakna kalau non yang sukun bertemu dengan lam yang sukun, dia tidak boleh sebut. Sukun tidak boleh sebut. Ya. Sukun dengan berbaris boleh sebut. Ya. Tapi lam ni tidak berbaris. Ya. Yang berbaris, yang non pun sukun. So untuk menyebut, ya, min ni kepada al-qaulu, jadi non ni kena dihidupkan baris dia, ya. Kalau tidak tak boleh nak sebut. Kalau tidak dia akan sebut dalam bentuk apa? Min al-qauli. Itu dia, ya. Kalau kita nak sebutkan juga, dia akan kita baca min al-qauli. Itu maknanya kita membaca terjemah kalimah baik kalimah. Bukannya pembacaan secara wasal. Ya, so kalau wasal maknanya non ni kena dihidupkan supaya non ni boleh dibunyikan diikuti dengan lam yang sukun. So apa caranya? Kita hidupkan dia dengan baris fathah. Ambil fathah di sini. Okey. So jadilah minal qauli. So min adalah apa? Ya, adalah harfun jar. Ya. So kalau saya nak nak beri penerangan mina tu, saya boleh bracketkan dia.
dia adalah harfun jar, ya. So macam mana dia mengejar harfun jar? Kata sendi, ya, kata kalimah kata sendi ha, ra, fa, tanpa baris, ya. Kalau kalimah bukan Al-Quran, kita tak perlu baris, ya. Yang Al-Quran tu kita perlu bariskan. So yang ni harfun jar. So jar ijazahnya jim, ra. Ra tu sebenarnya ada dua, ya. So kita tasydidkan dia. Tu dia harfun jar. Ya, lepas tu dia gabung dengan al-qawli. Okey. Sebenarnya tuan-tuan, sebelum adanya min, al-qawli ni dia adalah marfu'. Tadi macam tu. Sebelum dia bergabung, ya. Sekarang ni bila saya letak tampur ni maknanya dia belum lagi bergabung. Dia hanya proses saja, ya. Maknanya min al-qawli adalah gabungan min, ya. So min ni saya bila sebelum bergabung saya boleh sukunkan dia, itu asal dia. Ini asal, ya, sebelum dia digabungkan menjadi ayat. So dia adalah min, sini al-qawlu. Apalah al-qawlu ni? Kita boleh lihat daripada sini, kita pun sudah belajar qaul al-qawlu adalah daripada qaulun, iaitu isim masdar. So kalau kita nak bagi penerangan kepada dia, so kita boleh bagi pandangan dia adalah isim masdar. Isim masdar mim, shad, dal, ra. Okey, itu isim masdar. Isim masdar ni wazan ke berapa? Wazan 1. Ya, sebab kalau isim masdar wazan lain, dia tak ada bentuk macam ni, ya. Qaulun tak ada. Cuba tuan-tuan tengok ni template ni. Ini isim masdar. Ya. Kalau wazan kedua, bentuk dia macam ni. Wazan ketiga, bentuk dia macam ni. Wazan keempat, if'alun, tafa'ulun, tafa'ulun, ya. Tengok. Wazan lain tidak. So, qaulun tu dia dalam kumpulan dipanggilkan simai. Ya, simai ni maknanya apa? Percakapan orang Arab. Orang Arab ni dalam simai ada ratus-ratus bentuk. Termasuklah qaulun tadi. So dia adalah kumpulan isim masdar wazan yang pertama, ya. So dia tidak ada rule sini, tidak ada bentuk yang tertentu. Apa yang dia rasa sesuai percakapan tu dia gunakan percakapan tu, itu dimasukkan dalam dalam isim masdar wazan 1, ya. Ini exception, ya. Okey. Mana tu? Okey. So dia adalah isim masdar wazan 1. Wazai nun, ambil 1 di bawah. Itu wazan 1. Nak komakan pun boleh kalau ada penerangan tambahan. Apa lagi daripada sini kita boleh lihat. Dia adalah ada hamzah wasal dengan lam, maknanya dia isim ma'rifah. Ya, so masukkan sini. Ma'rifah, min, ain, ra, fa, ta mabutah. Ya, sebab dia isim masdar wazan 1 ma'rifah. Okey. Cara kita nak menerangkan al-qawlu ni apa dia? Lepas tu baru kita gabungkan menjadi minal qawli. Apa lagi? Al-qawlu dia tidak ada daripada kalimah al-qawlu ni, lihat tidak ada tanda muannas, ya. Tidak ada menunjukkan kalimah tu, sebab dalam Al-Quran Arab kalimah kata nama isim dia ada muzakkar, ada muannas. Ya, kalau dia muannas dia ada tanda-tanda yang tertentu, ya. Ya, seperti tanda di hujung ni, lepas lam ni ada alif maksurah, itu satu tanda. Kalau lepas lam ni ada ta mabutah, itu satu tanda lain. Kalau dia kalimah tu ada alif mamdudah, iaitu alif dengan hamzah, ya, alif panjang diikuti dengan hamzah, itu pun tanda-tanda kalimah yang muannas. So yang ni jelas tidak ada tanda tu, bermakna dia
apa jenis jantina dia ialah muzakkar. So masukkan sekali ya supaya kita kenal ya. Muzakkar, kah tu bertasydid, jadi tasydidkan dia muzakkar. Okey, lepas tu bilangan dia. Tengok al-qaulu lam baris depan, kalau dia jamak dia ada waw nun. Al-qauluna sebagai contoh. Ya, itu kalau jamak. Ya, kalau dia musanna al-qaulani. Itu ada tanda-tanda dia ya untuk jamak ataupun untuk musanna ada jamak. So sekarang ni dia tidak ada. Qaulu saja, yang ni bermakna kalimah bilangan dia mufrad. Ya, mufrad singular. Mim, fa, ra, dal. Itu maknanya singular. Dari segi bilangan dia adalah kalimah yang singular, bukannya dua, dan bukannya jamak. Okey. So dan akhir sekali kita i'rabkan dia. I'rab dia sama ada marfu' ataupun mansub ataupun majrur ya. So asal dia ialah al-qaulu, sebelum digabung dengan min dia adalah al-qaulu. So dalam ini sebelum dia gabung dia mempunyai i'rab yang marfu'. Dengan lam baris depan tu bermakna ya dia i'rab yang marfu'. Itu penerangan kepada al-qaulu. Dia adalah isim masdar wazan satu yang ma'rifah, bilangan dia muzakkar, jantina dia muzakkar, bilangannya mufrad singular dan i'rabnya yang marfu', lengkap. Itu ya yang kita katakan kita mengenal ya. Kena praktis. Ya, ambil satu perkataan, cuba masukkan jenis dia dulu. Jenis bersangkut paut dengan wazan. Lepas tu dia makrifah ke nakirah. Ya. Kalau qaulun, itu nakirah. Sekarang ni al-qaulu dia makrifah. Lepas tu jantina dia muzakkar ataupun musanna. Dalam konteks ni dia adalah muzakkar. Lepas tu dia singular, bilangan dia satu singular. Bukannya musanna, bukannya jamak. Dan i'rab dia marfu'. Sebab apa? Lam ni berbaris hadapan. Ya, baris hadapan menunjukkan i'rab yang kalau al-qauli majrur. Ya. So ini gabungan asal, mana komponen dia ya. So apabila dia bergabung, so kita buang pergabungan akan menjadi macam mana? Yang saya letakkan di bawah ni, bila dia bergabung ataupun okey, letakkan, masukkan arrow dia dulu. Yang ni ya. Okey. So bila menggabung dia akan jadi apa? So kita buanglah. Ni buang ni. Ya, nak menggabungkan dia. So ini tak perlu lagi lah. Okey. Kalau saya nak tinggalkan untuk menerangkan bila bergabung tu apa jadi ya. So sekarang ni min bila digabung apa jadi? Sebab nak membaca dia, so dia ni tukar kepada fathah, mina. Okey, dia adalah harfun jar. So harfun jar bila digabungkan dengan isim, isim tu akan menjadi isim yang majrur ditandakan dengan baris bawah. Jadilah minal qauli. So apa yang berlaku sekarang? Sekarang ni daripada isim masdar wazan satu ma'rifah muzakkar mufradah, sekarang dia sudah berubah i'rab. Nombor marfu'. Sekarang ni saya kena ubah dia kepada majrur. Mim, jim, ra, wa, ra. Itulah. Ya. So asalnya ialah marfu'. Sebelum dia bergabung ada tanda apa ni, campur tu maknanya dia belum bergabung lagi. Bila dia gabung kita buang ini, dia bergabung sekali dia sudah jadi majrur. Sebab apa? Harfun jar akan memajrurkan kalimah isim al-qaulu kepada al-qauli. Jadilah minal qauli.
Kita tidak boleh baca minal qaula, tidak boleh baca minal qaulu. Ya, so dia mesti sebab konsep majrur apa dia? Majrur ni, kalau saya nak bagi nota ni kat bawah ni, apakah yang dimasukkan majrur? Ya? So bagi tuan-tuan yang baru mengikuti pembelajaran tentang i'rab, sambil itu saya akan terangkan. Ya. Majrur tu, okey, bermaksudnya ialah kalimah yang terikat. Ya, konsep dia ialah kedudukan kalimah yang terikat dengan kalimah yang lain. Itu dinamakan majrur. Ya. So itu saya gunakan bahasa Melayu lah. Ya. Kalau nak menerangkan dalam bahasa Melayu, mungkin saya type kat sini. Ya. Kita gunakan ni. Kedudukan. Besarkan sikit. Dal, waw, kedudukan. Melayu dia ada qaf, ya. Kaf, nun. Itu kedudukan kalimah. Kaf, lam, mim, ta, mabutah. Mana dia? Sini. Ya, kedudukan kalimah yang terikat. Ya. Yang sampai jawi ada yang nga. So yang terikat. Ta, ro, mana dia hamzah, ya, kaf, ta. Itu yang dimasukkan ke majrur. Ya. So ini saya boleh copy sajalah. Copy sini, bawa ke yang Arab tadi, saya paste kat sini. Itu dia. Majrur apa maksud dia? Kedudukan kalimah yang terikat. Terikat dengan, mungkin sambunglah ya. Terikat dengan apa? Dengan kalimah yang lain. Dengan nga, non, dengan kalimah yang lain. Ada kalimah lain yang mengikatnya. Yang lain, lam, alif, ya, non. Okay. Kan copy balik. So nanti kalau tuan-tuan nak faham apa yang majrur ni, ya. Maknanya apabila satu kalimah al-qaulu ni ada dalam ayat ni sebab dia mau dimasukkan selepas min ni memerlukannya, ya, dari sesuatu. So dari sesuatu tu sudah terikat dengan min tu. Ya, so al-qauli sudah terikat dengan min, so dia tidak boleh mengambil marfu' lagi, tak boleh mengambil mansub, dia kena mengambil majrur. Itulah dimasukkan kedudukan kalimah yang terikat dengan kalimah, so dia kena mengambil i'rab yang majrur. Ya, sebab itulah dari dalam ayat tu dia menjadi al-qauli lam baris bawah yang majrur. Sama dengan konsep idhafah, ya. Li dia majrur kenapa? Dia terikat. Qauli ni terikat dengan mudhaf mislah. Ya, dia terikat. Dia adanya di dalam ayat tu kerana untuk memenuhi keperluan kalimah mislah. Sebab tu dia terikat, maka dia bertukar i'rab daripada marfu' kepada majrur. Ya, ni sama, ya. Majrurnya qauli kerana dia terikat dengan mislah dalam bentuk idhafah. Di sini dia terikat bukannya dalam bentuk idhafah tapi dalam bentuk jar wa majrur. Sebab ada harfun jar sini. So harfun jar akan mengikat dia dan mengubah i'rabnya daripada marfu' kepada majrur, ya. So kita akhir dengan penerangan kita ni, ya, kita letakkan kaedah dia, ya. So bila sini bukan situ, ya. Kaedah apabila berlaku gabungan harfun jar dengan isim selepasnya, so yang ni ialah kaedah kita panggilkan jar wa majrur, ya. So kita letakkan kaedah macam ini, je kaedah
qaf, alif, ain, dal, ta marbutah. Itulah hija kaidah. Kaedah terpanggilkan jar. Ejaan jar ialah jim, alif, ra, ya, bukannya jim, ra, ya. Tadi bila kita sebut harfun jar, dia jarun. Tapi bila dalam kaedah, dia bukannya jim, ra, tapi jim, alif, ra. Itu nak hati-hati, ya. Ya, kaedah dia jar, so kita panggil jar wa majrur. Ra wa ra. Itu dia kaedah, ya. Kaedah minal qawli adalah apakah pertalian di antara minal dan qawli ni, kita panggilkan dia jar wa majrur. InsyaAllah, ya, kita bila penerangan kepada ayat-ayat lain tadi, kita akan cuba terangkan, ya, macam ni supaya tuan-tuan dapat mengikut. So sambil tu ambil nota ni, tulis dekat notebook, yang gunakan tangan lah, ya. Tangan kita praktis menulis, ya. Walaupun saya gunakan typewriter ni, tapi manually saya tulis juga dengan tangan, ya. So dengan typewriter ni cuma bagi perbincangan kelas ni dia lebih kemas lah, ya, berbandingkan dengan tangan, sebab menulis on digital screen ni dia tak berapa cantik lah, ya. Sebab tu saya gunakan digital Al-Quran tu, insyaAllah. So saya rasa cukup untuk perkongsian pagi ni. Itu pun dah terlebih masa, ya. Tapi saya harapkan tuan-tuan dapat mengambil manfaat daripada pembelajaran kita, walaupun kita cuba mengupaskan satu kes saja, iaitu minal qawli dalam ayat yang ke 108 surah An-Nisa. 4 satu maknanya An-Nisa ayat 108. Kalimah al-qawli itu ialah kalimah yang ke-16 di dalam ayat tu, ya. So besok kita akan, bila kita sudah memahami, besok kita akan cuba terjemahkan dia dalam konteks ayat ni, ya, dalam konteks ayat tu. Kenapa dia menggunakan minal qawli? Kerana, ya, nak menggunakannya dalam konteks ayat yang bermula dengan wala yastahfuna minallahi wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda minal qawli, ya, insyaallah. Okey. Nak check balik saya punya audio, okey ke? Suara Okey, doktor. okey, ya. Bagus. Alhamdulillah. Tanya sikit doktor, boleh ke? Apa dia? Tanya sikit boleh ke? Tak dengar. Nak bertanya sikit boleh ke? Okey. Kalau untuk tambahan kita nak jadikan dia muannas, doktor, apa perubahan kepada lam tu? Ada perubahan tanda baris dia macam mana, doktor? Lam tu. Okey, biasanya kalau lam baris depan, asal dia, ya, asal dia qaulun. So nak memuannaskan dia, kalau nak tambah marbutah, lam tu letakkan baris atas satu saja, tak ada tanwin, jadi la. Tambahkan ta baris dhammah bertanwin, jadi qaulatun. Itu pada semua kalimah sama ke, doktor? Pada kalimah yang lain pun sama? Kebanyakan. Kita akan tengok kalimah by kalimah lah. Tapi kebanyakan macam itulah. Contohnya yang paling senang kita katalah jamilun, ya. Jamilun, lam tu bertanwin baris depan. So bila nak jadikan muannas, jamilatun. So apa yang kita buat, lam tu kita tukar kepada lam baris atas. Lepas tu tambahkan ta marbutah baris dhammah tanwin. Jadilah jamilatun. Yang kita kata dia memang kena ambil tanwin dhammah, ya, doktor, ya? Default dia lah. Okey. Itu default lah. Kalau dia dalam konteks dia tengok konteks apa lah, ya. Kalau dia konteks maf'ul bih, dia akan ambil baris atas. Kalau dia konteks majrur, dia akan ambil bawah. Itu tengok konteks lah. Tapi default, kita bincang pasal default dia dulu. Jamilun akan jadi jami. Itu contoh yang paling senang lah. Selalu kita jumpa nama orang Jamil, lepas tu Jamilah, kan. Jamilatun tu asalnya, Jamilah tu sebenarnya Jamilatun lah. Bila kalau makbudatun, doktor? Makbudatun.
Datun. Memang dia kena domah ya. Dot maqbudatun ke? Ya betul. Dotnya. So maknanya asal dia maqbudun lah. Muzakkar dia. Maqbudun lah. Yang tu sudah jadi apa tu? Jadi muannas tu sebab ada ta maqbudah tu. Jadi muannas muzakkar dia lah maqbudun. Maqbudun ya. Sebab apa dia gunakan muannas? Sebab maqbudun ni tak ada ya. Sebab kalimah maqbu mesti muannas. Sebab tu dia tambahkan ta maqbudah. Ya, terima kasih. Okey, sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.